بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang disegani Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan seluruh saf kepimpinan jawatan kuasa Surau Jumaat Wangsa Melawati, tuan-tuan guru, para alim ulama, para haji, para hajjah, sidang hadirin muslimin muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kepada kita ruang waktu dan kesempatan untuk terus kita berada di dalam baitun min buyutillah. Kita berupaya untuk menggerakkan kaki dengan hayunan langkah mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan majlis seumpama ini, hadirin sekalian, dapat membersihkan dan dapat menjernihkan hati-hati kita. Sebab itu diungkapkan oleh Al-Imamul Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad, menyebutkan dalam karyanya yang masyhur Risalah Adab Sulukil Murid. Kata Al-Imamul Haddad, Al-qalbul mu'min khairum min jasadih. Al-qalbul mu'min, hati dan jiwa orang yang beriman, a'azzu min jasadih, ia lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan jasad kita. Ya hadirin sekalian, hati dan juga jasad kita ni kedua-duanya anugerah Allah. Tetapi kata Al-Imamul Haddad, yang lebih utama di sisi Allah ialah pada hati orang yang beriman. Kerana kalau jasad ini apabila masuk ke liang lahat, kebarangkalian hancur tetap ada. Tetapi bagi orang yang balik bertemu Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, ketika manusia menghadap Allah pada hari yang tidak ada nilaian dan manfaat harta dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, kecualilah mereka yang balik bertemu Allah membawa qalbin salim, membawa hati yang sejahtera, hati yang subur dengan iman dan dengan taqwa. Oleh kerana nak berjumpa dengan Allah, orang yang beriman
akan menampilkan hati yang sejahtera. Sebab itu kata Al-Imamul Haddad, hati a'azzu min jasadih, hati itu bernilai di sisi Allah berbanding dengan jasad-jasad kita yang lain. Sebab itu hadirin sekalian, oleh kerana hati ini tempat jatuh pandang Allah Subhanahu wa taala, maka sayugia saya dan kita semua, kita kena bersihkan hati-hati kita dengan majlis-majlis zikrullah, dengan pengimarahan di rumah Allah seumpama ini. Moga-moga hati kita hadirin sekalian adalah hati yang sifatnya qalbun salim, hati yang sejahtera apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan kitab Al-Hikam yang ditulis dan dikaryakan oleh Al-Syekh Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Kita merujuk kepada ungkapan kata-kata hikmah yang ke-105 dalam kitab rujukan kita pada muka surat 115. Kata hikmah ke-105 ia tertera pada muka surat 115. Qala al-musannif rahmatullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa kitabihi fi darain. Berkata pengarang, rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qubuli wa rubbama qada alayka bizambi fakana sababan fil wusuli. Berkata musannif, rubbama fataha laka babat ta'ati, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membuka untukmu pintu ketaatan. Wa ma fataha laka babal qubuli, tetapi belum dibukakan bagimu qabul, yakni pintu penerimaan. Wa rubbama qada alayka bizambi, sebagaimana ada kalanya ditakdirkan engkau berbuat dosa. Fakana sababan fil wusuli, tetapi menjadi sebab sampaimu, yakni mendekatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menegaskan kepada kita, ada amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang secara zahiriah kita nampak dan kita hukum dengan hukum berdasarkan pandangan zahir. Tetapi pandangan ataupun hukum yang mutlaknya adalah berbeza di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dalam kehidupan kita di pentas dunia ni, hadirin rahimakumullah, nampak hadirin sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala membuka
pintu-pintu ketaatan kepada Dia. Nampak Allah Subhanahu wa ta'ala buka kepada dia keluasan pintu-pintu ketaatan. Di atas pentas dunia, manusia nampak dia seorang yang banyak melakukan perkara-perkara kebajikan. Tetapi hadirin sekalian, perlu diingat, kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, Rubama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul. Allah membuka kepada seseorang pintu ketaatan, tetapi hadirin sekalian, ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala belum buka pintu penerimaan amal dari hambanya itu. Sebab itu hadirin rahimakumullah, apa juga kedudukan kita, kita mesti beramal, menggerakkan amal setiap hari dalam kehidupan kita. Tetapi amal yang kita tegakkan hadirin sekalian dalam Sahih Bukhari sebut, mestilah amal yang berteraskan kepada ilmu. Kerana ilmu, kata Nabi, al-ilmu imam wal ma'mum al-amal, atau kama qala. Di dalam kita mengerjakan amal, ilmu itu ialah imamnya, dan adapun jamaah itu ialah amalnya. Jadi kalau imam itu betul, insya-Allah jamaah yakni amal itu betul. Kalau ilmu yang pandu kita itu ilmu yang sahih, ilmu yang berpaksikan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka insya-Allah amal yang follow ilmu yang sahih, insya-Allah amal itu jadi amal yang salih, dan insya-Allah amal ini akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terima amal itu. Maka sebab itu kita kena terus beramal. Dalam masa yang sama, tidak ada tempoh untuk kita berhenti daripada mengaji ilmu. Tempoh untuk kita berhenti mengaji, hadirin sekalian, hanyalah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput kita kembali menghadap Allah Jalla wa'ala. Baik, maka apabila kita menggerakkan amal, nak pastikan amal kita itu Allah angkat, Allah terima, berdasarkan Sahih Bukhari, ia mesti dipandu dengan ilmu. Dan kata Imam Mawardi, hadirin sekalian, orang yang beriman, kita kena senantiasa melakukan muhasabah terhadap amal-amal kita. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Qayyim kata, muhasabah yang kita kena buat, hadirin sekalian, wasu'uzan bin nafsi. Kita kena senantiasa melihat kepada kekurangan dan kelemahan kita, sangka buruk dengan kita. Silapnya kita hari ini, kita suka menilai, kita sangka buruk dengan orang lain, dan kita tidak menilai diri kita sendiri. Sedangkan kata Imam Ibn Qayyim, dalam Islam konsep muhasabah ialah kita rasa kekurangan dan kelemahan diri kita, kita buat islah, kita buat penambahbaikan. Sebab hadirin sekalian, kalau kita merasakan amal kita ni dah elok, dah betul, maka kemungkinan ada perkara-perkara yang lompong kita tidak dapat baiki. Na'udzubillah,
menyebabkan amal kita tidak diangkat di sisi Allah. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab amal, mudah-mudahan amal kita hadirin sekalian adalah amal yang pernah disebut oleh Syekh Ali As-Sabuni, di mana Syekh Ali As-Sabuni sebut amal yang baik di sisi Allah ialah ay maqbulan mardiyan ma'a syukri wassana. Amal yang baik pada nilaian Allah Subhanahu wa taala ialah amal yang Allah terima. Seperti mana kata Imam Ibn Atta'illah, kita beramal nakkan kepada qabul, nakkan kepada penerimaan Allah. Maka amal yang baik ialah amal yang Allah terima. Mardiyan, dahlah Allah terima. Allah terima dalam keadaan mardiyan, dalam keadaan Allah suka pula. Allah terima, Allah redha, yakni Allah suka, ma'a syukri wassana, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungan dan pujian kepada orang yang beriman itu. Tuan-tuan, kita diajar bahawasanya kemuncak sanjungan Allah kepada orang beriman, kemuncak pujian Allah kepada orang beriman ialah ayat yang semua tuan-tuan hafaz. Ayat 58 surah Yasin dalam tafsir Ma'ariful Quran, itulah syukri wassana, setinggi-tinggi sanjungan Allah atas amal orang yang beriman apabila Allah mengatakan salam, salamun qawlam mir rabbir rahim. Ucapan paling mahal yang kita dambakan hadirin sekalian ialah ucapan salamun, kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala ucap kalimah dan ucapan itu buat ashabul jannah, penghuni-penghuni syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka sebab itu hadirin sekalian, sungguh pun kita duduk di track ketaatan. Jangan kita dabik dada, oh amal aku okey dah, kita duk comfort zone dah, tak payah nak muhasabah, tak payah nak postmortem, tak payah hadir pengajian majlis ilmu ni. Maka perkara-perkara sedemikian kita kena elak. Sebab sungguh pun kita berada di track ketaatan. Kata Imam Ibn Atta'illah, ada saja orang yang duduk di track ketaatan tapi amalnya Allah belum angkat, Allah belum terima, disebabkan kekurangan-kekurangan ataupun ghaflah, kelalaian-kelalaian yang ada, atau mungkin sahaja kita belum ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Atta'illah, wa rubbama qada 'alaika bi zambi fakana sababan fil wusuli. Sebagaimana ada kalanya ditakdirkan engkau berbuat dosa, tetapi sebab sampaimu mendekatmu kepada Allah. Ada orang yang dalam hidup dunia ni, kata Imam Ibn Atta'illah, pandangan zahir kita nampak dia ni buat dosa. Kita kata dia ni karut, dia ni masa depan gelap sampai kesudah, kita kata gitu. Tapi kata Imam Ibn Atta'illah, ada orang dengan asbab dia terlibat dengan dosa, Allah Subhanahu wa taala dengan iradah, dengan kehendak Allah, Allah boleh jadikan itu adalah turning point, sebab
untuk dia melakukan anjakan transformasi islah dalam kehidupan dia, bertitik tolak daripada kemaksiatan yang dia pernah buat. Hadirin sekalian, ada satu kisah benar di Taiping. Seorang laki-laki ni, dia ni hadirin sekalian, dia ni main kaki nombor dia ni. Lalu dia menanglah cabutan lucky draw magnum apa ni, dia menang. Kira kita kata dia ni kaki maksiat lah. Selalu duk tikam, duk main nombor ni dan menang. Dia pernah menang. Bila menang hadirin sekalian, dia buat registration, masuk tasjil untuk pi buat haji. Dengan duit tu dia pi buat haji. Bila daftar haji apa semua ni, siapa nak tanya duit ni sumber dari mana, dah daftar apa semua, bayar, kira okey lah. Sebab asal an-nafaqah fil haji, sumber haji itu iman saja boleh bagi tahu sumber dia bagaimana. Pihak pengurusan sana mereka terima saja. Maka bila buat pendaftaran haji hadirin sekalian, pak cik ni, dia ni dipilih dan dia pergi menunaikan ibadat haji. Dia pun pi buat haji, buat umrah apa semua. Tapi dalam kampung masyarakat tahu yang dia ni bukan ada sumber pendapatan lain. Dan dia ni bila menang judi hari tu, dia jenis habaq ke orang, jenis suka bersembang, kata dia menang, jenis action ni, jenis ungah ni. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi orang pun tahu dia pergi haji dengan duit tu lah. Bila dah selesai manasik haji dia, umrah selesai, dia pun balik ke Malaysia. Dan orang panggil dia ni dengan Haji Toto. Haji Toto orang panggil dia. Pasal orang tahu background dia, latar belakang dia. Lalu dalam masyarakat panggil dia Haji Toto. Tak apalah hadirin sekalian, orang panggil dengan panggilan macam tu, dia pun rasa tak selesa, tak sedap. Tapi rentetan dari panggilan tu hadirin sekalian, bila balik haji dia ubah karakter kehidupan dia. Dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Disebabkan kejadian tu, disebabkan dia dulu pernah buat maksiat tu, dan dia rasa peritnya orang panggil dengan panggilan Haji Toto. Itu baru panggilan, dia kata. Kalau di akhirat bukan panggil, diazab. Panggilan pun tak tahan dah, dia kata. Ni kan pula kalau tak taubat sungguh-sungguh, diazab. Jadi di situ turning point dia. Dia cari kerja yang halal hadirin sekalian. Dia cari kerja dan dia dapat kerja, dia sungguh-sungguh kerja. Start balik dari kosong, start balik kehidupan dia. Tapi kerjaya yang tidak terpalit langsung dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur maisir, tidak ada riba, tak ada rasuah kerjaya dia. Dia kumpul sikit demi sikit hasil kerjaya dia, dan akhirnya dia kumpul itu sehinggalah dia mampu pergi tabung haji, daftar balik untuk buat pergi haji lagi. Tapi dengan duit titik peluh dia, duit yang halalan tayyiban, 100% halal tayyib. Hadirin sekalian, dia dipilih sekali lagi, rezeki dia dapat pergi haji lagi untuk kali yang kedua. Tetapi dari sumber titik peluh dia, hasil jerih payah dia bertahun-tahun,
dia dapat melangkah sekali lagi buat manasikul haj. Dia pun buat manasikul haj, dia pun buat umrah. Lalu hadirin sekalian, dia pun balik semula ke Malaysia. Sampai di kawasan kampung dia dah balik Malaysia dah, orang panggil dia Haji Toto. Haji Toto juga. Itu ujian lah hadirin sekalian, ujian atas dunia. Sebab itu hadirin sekalian, jangan kita cuba-cuba untuk menjerumuskan diri dengan maksiat. Sebab nak bersihkan itu bukan mudah. Bukan mudah. Atas dunia pun nak bersih itu bukan mudah. Kesan dia, kesan maksiat tu berantai dan bukan perkara mudah untuk bersihkan diri. Tapi dari satu sudut, orang panggil Haji Toto tu biar ke orang lah. Tapi dia dengan Allah, dia sudah jadi orang yang saleh, orang yang muslih di sisi Allah. Kemaksiatan yang dia pernah buat jadi turning point untuk dia rangka perubahan ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya kemaksiatan yang dia buat jadi asbab ketaatan dia kepada Allah, jadi sebab untuk dia makin dekat, makin hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok syarah yang disebut dalam kitab kita ini. Qala al-muallif, berkata pengarang Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kamu berbuat dosa, nescaya Allah menyingkirkan, mematikan kamu dan diganti dengan orang yang berbuat dosa, lalu meminta ampun kepada Allah, lalu diampuni oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab kita ini Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari muatkan maksud. Adapun sebenarnya kata-kata yang Imam Ibn Atha'illah tulis ini, bila kita baca bahasa Melayu kita ni, kita baca Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kamu berbuat dosa, nescaya Allah menyingkirkan, mematikan kamu dan diganti dengan orang yang berbuat dosa, lalu meminta ampun kepada Allah, lalu diampuni oleh Allah. Hadirin sekalian, kita baca begitu. Sebenarnya lafaz yang ditulis oleh Imam Ibn Atha'illah ni, hadirin sekalian, ia adalah dari hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Terjemahan ini dalam teks Arabnya ada di dalam kitab Riyadus Salihin. Ada dalam kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi. Hadirin yang dirahmati Allah. Baik. Teks Arabnya berbunyi begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya baca ni teks Arab, terjemahannya macam yang ditulis oleh Imam Ibn Atha'illah. Teks Arabnya, "Lau lam tuznibu la zahaballahu bikum wa la jaa biqaumin fayaghfirun la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfirun fayaghfirun Allah lahum." Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya hadirin sekalian, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggaman Allah, laula tuznibu, kalaulah kita berbuat dosa, la zahaballahu bikum, kalaulah kita berbuat dosa, tak minta ampun apa, sampai masa Allah Subhanahu wa ta'ala
akan matikan orang tu. Ini fenomena sunnatullah. Setiap kehidupan berakhir dengan kematian. Tapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul nak adalah lanjutan daripada hadis ni. Wala jaa biqaumin yuznibun. Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian, akan gantikan yang hidup atas muka bumi Allah ni orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Tapi orang yang berdosa ni, dia bukan jenis berdosa bergelumang dengan maksiat, tak taubat, tunggu mati saja. Bukan macam tu. Dia berdosa, tapi berdosa dia, hadirin sekalian, fayaghfirunallah. Dia orang yang berdosa, tapi dia ni sangat berhajat, bersungguh-sungguh dia mendamba keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di hujung hadis tu sebut fayaghfirullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluasan rahmat dan keampunan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesungguhan hamba yang berdosa ini. Maka dalam hadis ni sebenarnya Nabi SAW paparkan dua jenis watak orang yang berdosa. Pertama, orang yang berdosa sampai kesudah dia tidak istitabah, tak buat penambahbaikan, tak islah diri dia. Yang ni kebinasaan kekal untuk dia. Dalam hadis ni Nabi SAW gambarkan pada kita dua watak. Kedua-dua ni pendosa. Tapi satu jenis kalangan pendosa berkekalan dosanya sampai balik dengan Allah. Dan satu lagi, orang yang berdosa, hadirin sekalian, tetapi dia merangka ketaatan kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ni natijahnya ialah fayaghfirunallaha lahum. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keampunan kepada dia. Justru hadirin sekalian, kita ni macam mana? Kita hadirin sekalian, Nabi dah sebut, siapa juga pangkat kamu, apa juga, berapa juga gaji kamu, pekerja kamu macam mana, kedudukan kamu macam mana pun, Nabi kata, kamu kullukum khatta'un. Semua kamu, saya, tuan-tuan, kalau ada muslimat, semua kita ni Nabi kata khatta'un, ada dosa belaka. Itu title kita. Kita ni berdosa belaka. Allahu Akbar. Kita ni berdosa belaka. Maka jalannya ialah wa khairu khatta'in tawabun. Jalannya ialah, hadirin sekalian, kita menggerakkan ketaatan kepada Allah sedaya upaya kita dengan ketaatan. InsyaAllah dalam hadis ni sebut, moga-moga Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Sebab itu hadirin sekalian, hidup kita tak lama, singkat saja. Tengok hadis yang dimuatkan oleh Imam Ibn Atta'illah ni, hadirin sekalian. Hadis ini ada dalam kitab Riyadus Salihin. Siapa pengarang Riyadus Salihin? Al-Imam An-Nawawi. Lahir 631 Hijrah. Mati, meninggal dunia Imam Nawawi ni 676 Hijrah. 676 meninggal, lahir 631. Cuba kita tolak 676 tolak 631. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, usia Imam Nawawi masa meninggal 45 tahun. 45 balik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i,
Ada seorang imam namanya Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki ni umur 44 meninggal dunia, usia 44 balik jumpa Allah. Tapi Imam Taqiyuddin As-Subki ni hadirin sekalian meninggalkan legasi ilmu, karya agung, tidak kurang dari 30 kitab-kitab muktabar. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki 44 balik jumpa Allah dah. Imam Nawawi 45. Allahu Akbar. Nak sebut kehidupan kita ni singkat. Jadi yang kita harap, biarpun kehidupan kita ni singkat, amal kita pula tidaklah banyak, tetapi hadirin sekalian, kita balik jumpa Allah itu dalam keadaan kita beroleh fayaghfirunallah. Kita balik dalam keadaan Allah ampun ke semua dosa-dosa kita. Sebab hadirin sekalian, kita kena cita-citakan keadaan itu. Yang tu cita-cita utama kita, nak redha Allah, nak rahmat Allah, nak keampunan Allah. Ni semua ultimate goal kehidupan orang beriman. Kita kena bimbang kalau kita tak dapat benda-benda besar ini. Masyarakat kita hadirin sekalian, biasanya kita ni bimbang bab ekonomi kita. Ya, memang kita kena bimbang, tapi lebih kita kena bimbang masa depan kita nanti pada kehidupan yang sebenar. Orang selalu sebut hadirin sekalian, kita hidup ni sekali ya. Ni masyarakat kita selalu sebut hidup sekali. Tapi dalam akidah kita, kita tidak hidup sekali, kita hidup 2 kali. Bila kita duk ingat kita hidup sekali, itu yang dia macam-macam buat tu. Hidup sekali dia kata. Dalam Islam kita hidup 2 kali. Hidup yang ni sekejap je. Imam Nawawi 45, Imam Taqiyuddin As-Subki 44. Hidup kita 2 kali. Hidup yang sebenar kita tu, hidup yang tak ada mati dah. Orang kita suka berbimbang tentang hidup yang singkat ni. Lebih-lebih lagi bab ekonomi, kita bimbang. Kadang bimbang bab tu lebih kepada bimbang kehidupan kita yang selama-lamanya. Sebab tu bila EPF, KWSP keluarkan unjuran kajian dia. Bila KWSP kata berdasarkan unjuran jangka hayat orang di Malaysia ni, EPF kata unjuran jangka hayat umum di Malaysia ni sekarang ni 75 tahun. KWSP melahirkan kebimbangan terhadap apa nak jadi pada generasi-generasi selepas ni. Sebab almost half pencarum KWSP hasil laporan EPF menyatakan 48% pencarum kumpulan wang simpanan pekerja sekarang ni hanya berbaki total simpanan mereka, akaun 1 campur akaun 2, total di bawah RM10,000. Berapa persen? 48% daripada penyimpan KWSP. KWSP keluarkan data. Mereka kata berdasarkan pendapatan ataupun jumlah median wang orang pencarum yang ada di EPF sekarang, median jumlah wang setiap orang ialah 13,000. 13,000. Dalam keadaan hadirin sekalian 13,000 masa umur 55, jumlah median punya jumlah keuangan seseorang itu hanya RM13,000. Sedangkan dari 55 sampai 75 kata EPF, nak hidup unjuran dia lagi 20 tahun.
Orang hanya ada RM13,000. Ini pendapatan median. 13,000. Bila dibahagikan 13,000 dibahagikan pada bulan, nak sampai 20 tahun tu. Jadi sebulan kata EPF di Malaysia orang hanya ada RM59. Pasal umur 55, EPF median rakyat Malaysia 13,000. Sebulan RM59 sampailah umur 75. Ya, kita gusar bimbang ni. Betul, ada asas kebimbangan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita imbas sikit lagi, itu unjuran EPF 20 tahun lagi nak hidup. Tapi unjuran Islam, hadirin sekalian, detik akhir kita mungkin lusa, mungkin minggu depan saya tak ada, wallahu alam. Mungkin bulan depan tuan-tuan tak ada. Mungkin bulan satu lagi tuan haji tak ada. Mungkin esok lusa imam tak ada, wallahu alam. Unjuran Islam detik akhir ni tak tahu bila. Tapi persoalan dia, kalau EPF kita rasa bimbang duit RM59 sebulan ni, tapi kalau Allah jemput kita esok lusa, cukup tak akaun pahala? Yang kita bukan nak guna akaun pahala tu 20 tahun. Akaun pahala tu kita nak guna pada kehidupan kita yang kekal, tak mati-mati dah. Soalan dia, cukup tak simpanan pahala yang kita nak bawa untuk kita nak hidup kekal selama-lamanya? Kita bimbang ni, EPF punya unjuran nak hidup 20 tahun RM59 sebulan. Oh, kita kata macam mana ni, roti canai pun tak lepas ni, kita kata. Tapi untuk kita hidup pada kehidupan yang abadi, cukup tak pahala kita? Dahlah pahala tak cukup, hadirin sekalian. Kalau duit kita bimbang inflasi. Hari ini kadar inflasi Malaysia 3.4%. Kita bimbang inflasi. Tapi kalau dalam Islam kita punya pahala bimbang inflasi, hadirin sekalian. Kadang-kadang pahala kita dahlah tak berapa banyak, dimakan oleh inflasi pula. Inflasi bagi pahala ialah apabila kita penaya orang, kita zalimi orang, esok pahala kita kena bagi dekat dia, sehingga dosa dia pula kita kena tanggung kalau tak mampu bayar pahala kita pada dia. Inflasi pahala ni semua, hadirin sekalian, kita kena fikir. Lebih kita berbimbang daripada data yang EPF keluarkan. Kita kena fikir simpanan pahala kita ni boleh bawa ada tampung untuk kita nak hidup akhirat nanti, hidup yang selama-lamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, hadirin sekalian, dalam kehidupan kita yang berbaki ini, teruskan untuk kita nak laksanakan agenda ketaatan. Tahniah, surau tuan-tuan ni surau Jumaat, dan tuan-tuan boleh istiqamah dengan kuliah pengajian ilmu. Tuan-tuan ada surau yang aktif sebelum tahun 2020, sebelum 18 hari bulan 3 tahun 2020 di KL ni, ada surau yang sangat aktif. Asatizah dok pergi mengajak ceramah perdana di surau ni cukup banyak. Tapi semenjak 18 hari bulan 3 tahun 2020 sampai hari ni, surau yang satu ketika dulu jadi bualan di bibir para penceramah di Malaysia ni, tiba-tiba hari ni, hadirin sekalian, surau tu tak buat majlis ilmu. Dari 18 hari bulan 3 tahun 2020 sampai sekarang tidak lagi buat majlis ilmu. Walaupun dah beberapa kali dibuka sekejap kan, dia tetap tak buat. Sehingga ramai asatizah ni pakat teringinlah nak hadir balik ke surau ni. Sebab surau ni Masya Allah seronok dulu, pengimarahan dia hebat. Tiba-tiba berhenti terus majlis ilmu ni. Lama ada asatizah jumpa wakil surau tu,
Asatizah kita tanyalah sebab apa? Sebab kalau nak tengok yang duduk sekitar tu orang yang hebat-hebat belaka, bukan masalah keuangan ni. Jadi asatizah kita tanya, sebab apa tak buat langsung kuliah kat 2 tahun dah, 1 kuliah pun tak buat dah sekarang ni. Kata wakil surau tu, bukan apa ustaz, kami ni nak tunggu COVID habis dulu. Nak tunggu COVID habis jawapannya. Kita bimbang tuan-tuan, takut COVID tak habis, dia habis. Memanglah tunggu COVID habis itu cita-cita kita. COVID habis ni itu impian kita. Tapi dalam Islam, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang dapat kita jalan dulu. Nak tunggu selesai entah bila. Apa yang boleh kita buat dulu. Mudah-mudahan usaha kita ni hadirin sekalian, insya-Allah jadi amal salih. Moga-moga Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan yang menatijahkan keampunan untuk kita insya-Allah. Pohon kemaafan. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.